Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Cikgu Hadi ucapkan. Sahabat-sahabat rakan guru lah. Terutamanya di rakan-rakan guru di negeri Perak yang mengguna pakai sistem CIDS. Berbelit-belit. Okey, ah, hari ni saya akan tunjukkan bagaimana rakan-rakan sahabat guru, kan? Rakan-rakan sahabat guru sebagai seorang guru penasihat bagi unit co-curriculum, tak kisahlah unit uniform ke, badan apa, persatuan akademik ke, ataupun kelab permainan. Okey, kita boleh buat perancangan dan juga pelaporan, di dalam sistem CIDS yang mananya ianya lebih tersusun, teratur dan kita ada satu tempat penyimpanan di dalam server lah. Jadi kita tak perlu simpan di dalam komputer, di dalam laptop. Kalau rasa tiba-tiba laptop kita rosak, dah hilang kita punya perancangan, pelaporan dan sebagainya. Jadi kalau gunakan CIDS, kita akan lebih mudah untuk guru-guru rujuk dan juga tak ada masalah bagi penyimpanan. Jadi kita akan tunjukkan tajuk kita hari ini, iaitu yang di sebelah ni. Okay. Modul perancangan dan juga pelaporan co-curriculum di dalam CIDS. Okey. Jadi anda bersama saya, Cikgu Hadi bin Ismail. Kita akan rungkai apa menu bagi apa pelaporan dan juga perancangan co-curriculum di dalam CIDS. Let's go. Okey, jadi perkara penting yang perlu cikgu buat adalah macam biasa kita buka lah. Ini paparan muka depan bagi model CIDS. Baik, ada rakan-rakan guru yang bertanya banyak benda lah. Dia tanya macam mana kalau pindah sekolah dan sebagainya. Itu tak apa, nanti saya akan masukkan dalam satu lagi video Q&A. Okey, kita fokuskan untuk hari ini adalah bagaimana kita boleh buat perancangan co-curriculum di dalam CIDS. Sebagai seorang ketua guru penasihat, kita akan buat perancangan ikut mingguan lah. Selalunya ikut minggu kan. Minggu ni buat apa, minggu depan buat apa. Tambahan kita berada di dalam fasa masih lagi PDPR. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakanlah sistem online macam ni supaya lebih mudah. Kan kita menghadap je laptop kan. Okey, jadi dalam sistem CIDS ni, apabila cikgu dah masuk ke sini, cikgu akan dapati yang mana kita akan jumpa, kita tekanlah di bahagian tengah ni. Okay. Alright, dia akan bawa ke sini dan kita akan nampak di bahagian sini ada bahagian menu co-curriculum, iaitu 2, cipta dan juga senarai. Kalau saya tekan senarai, dia akan bawa ke senarai-senarai yang saya dah ciptakan dia. Sekarang kita tak nak tekan itu, kita akan tengok cipta perancangan co-curriculum. Yang mana dalam penciptaan perancangan co-curriculum ni, dia pecahkan kepada 3. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A lebih kepada profil, bahagian B lebih kepada perancangan dan juga bahagian C lebih kepada pelaporan. Okey. Jadi kita akan lihat yang pertama dulu untuk bahagian A, iaitu profile program. Okey. Jadi kita tekan cipta perancangan co-curriculum. Alright, dia akan keluar macam ni. Cikgu hanya perlu isi je lah. Contoh, ini saya tunjukkan contoh secara laju. Okey, katakan saya nak buat sukan permainan. Saya buat pemilihan untuk pergi. Kemudian perjumpaan mungkin kali kedua. Tarikh saya guna untuk 13, contohlah. Okey, masa saya buat pukul 3 petang. Minggu mungkin minggu yang kedua kan. Perjumpaan kedua, minggu yang kedua. Tempat, tulislah cikgu. Online, contoh kan. Okey. Seterusnya, bahagian guru penasihat ni, kalau kita klik je kat situ, dia akan keluarkan senarai nama cikgu guru-guru kita di sekolah yang samalah. Jadi saya buat pilihan. Okey. Bermaksud di sini mungkin
kalau cikgu ada dalam satu kurikulum tu, katakan macam saya hoki, saya pair dengan seorang lagi cikgu. Mungkin kita boleh buat penggiliran kan. Minggu ni saya buat, minggu depan dia buat. Tak ada masalah. Benda tu tetap jadi ada dalam simpanan. Nanti kita boleh minta lah dengan dia kan. Okay, jadi tak ada masalah. Alright. Ini isilah nama pengerusi. Katakan pengerusinya adalah saya letaklah Ahmad bin Ali. Contoh. Okay, kemudian kita letak dia pengurusi jumlah ahli 50. Kemudian di bahagian sini untuk profile activity, okay, profile activity cikgu perlu type lah. Type secara ringkas je, tak ada masalah ni. Okay. Kalau malas type, kita boleh control copy dan juga control V lah. Control C, kat sini pastekan control V. Contoh macam ni adalah kita nak buat kemahiran memukul. Contoh. Tema kesihatan. Objektif. Bila dah cikgu type kat sini, cikgu perlu tambah dia atau tekan enter. Tekan tambah dia kat sini. Okay. Sini kita letak murid dapat mengetahui 3 jenis kemahiran asas memukul bola. Contoh. Okay. Tambah dia. Right. Yang ini pun cikgu isikanlah penyertaan masalah. Mungkin ada masalah-masalah yang berlaku. Kekurangan peralatan kan. Alternatif macam mana cadangan penyelesaian. Mungkin boleh mohon dengan unit pokok kan. Okay. Jangkaan. Contoh. Mengesuai secara sederhana. Okay. Ini tajuk utama pembelajaran. Kita letaklah. Kemahiran memukul. Okay. Mesti cara ringkasnya ini tak sampai 10 minit pun dah siap ni. Okay. Katakan sumbang saran. Media kita gunakan klip video. Ini kalau ada tekanlah dan tekan tambah. Kemudian untuk penerapan ilmu kita akan buat ilmu kesihatan. Okay. Kemahiran lebih kepada mungkin kemahiran berkolaborasi. Okay. Ini mungkin berprinsip. Ini cikgu-cikgu isilah. Tak ada, kita klik dan penuhkan je. Klik je. Alright. Ini pun katakanlah kesihatan. Jadi dah settle bahagian ni. Kita hanya tekan simpan. Okay. Sekarang bila kita tekan simpan, dia akan keluar paparan yang macam ni. Memang dah siap diisi macam ni. Okay. Sekarang sebenarnya untuk yang bahagian yang seterusnya, kita akan masuk ke bahagian yang kedua. Lepas bahagian yang kedua, kita akan pergi ke bahagian yang ketiga. Bahagian kedua kita adalah perancangan dan juga pelaporan aktiviti. Mau kita tengok. Okay. Alright. Jadi kita hanya tekan cipta aktiviti. Jadi dia keluar semula macam ni. Dan di bawah ni kita boleh isikan. Contohlah. Murid menonton video. Contoh kan. Aktiviti yang kedua. Murid melakukan amali dan merekod di dalam handphone masing-masing. Merekod video kan. Okay. Jadi kita bagi tugasan ringkas dekat dia. Okay. Jadi pelibatan murid isilah kat sini kan. Secara ringkas semua terlibat. Mengikut tingkatan. Okay, contoh. Alright. Dan di bahagian-bahagian sini semua boleh isi. Kalau saya nak buat ringkas 2-3 isi. 2-3 kotak ni kan. Dah isi cukup lah. Okay. Kemudian kita nak letakkan evidence. Di bahagian evidence ni selain daripada kita buat bukti yang kita ada, kita juga boleh letak sama ada video ataupun image ataupun link. Cuma yang penting kalau nak masukkan ketiga-tiga ni ataupun ni media dengan image ni, cikgu perlu letakkan bahan cikgu di Google Drive. Maksudnya cikgu buka di bahagian drive cikgu, uploadkan ke situ, muat turun, muat naik ke situ, kemudian
copy dia punya link dia. Kita akan pastekan di bahagian sini. Di bahagian source ni, kita paste kat sini. Kemudian tulis tajuk gambar dia. Kita pilih dia punya size. Kita pun tekan. Okay. Alright. Jadi dia akan keluarlah kat sini bukti bergambar. Okay. Jadi selesai untuk bahagian yang kedua. Yang mana kita akan masuk ke bahagian yang ketiga, iaitu bahagian pelaporan. Okay. Bahagian pelaporan ni, okay, sebenarnya mudah je bahagian pelaporan. Contoh kita ada setiausaha, dia akan buat laporan secara ringkas. Kita minta lah daripada pelajar. Jadi kita copy daripada laporan pelajar tu, kita masuk kat sini. Murid berjaya melakukan aktiviti dengan baik. Contoh kan. Semua tu. Pelapor kan kita beritahu lah. Tadi siapa? Ahmad. Contoh. Ahmad Ali. Jawatannya tadi pengerusi. Contoh. Tarikh bila? Tadi 13. Mungkin laporan 14. Okey. Selesai untuk bahagian laporan. Ini bahagian cikgu. Bahagian cikgu adalah pengesahan. Jadi kita buatlah ulasan. Baik. Contoh kan. Ini tarikh kita pilih. Mungkin kita buat pengesahan tarikh yang sama. Cikgu pun pilih dan kita mengesahkan. Klik je bahagian pengesahan dekat sini. Ini dah semua dah selesai. Jadi kita pun klik mengesahkan. Okey. Dan jangan lupa untuk kita tekan simpan. Tekanlah simpan. Okey. Jadi dia adalah kat sini. Dia dah keluar kat sini. Selesai. Okey. Jadi selesai semua ni. Bila dah habis perancangan pelaporan semua ni, kita boleh cetak. Kalau perlu, cikgu perlu cetak untuk buat masukkan dalam fail. Ataupun tak payah cetak, memang dia ada tersimpan dalam profil cikgu. Jadi tak ada masalah untuk kehilangan lagi lepas ni. Cuma hanya cari di dalam menu di dalam CIDS lah. Okey. Kalau nak cari nanti, cikgu hanya buka di bahagian senarai co-curriculum bawah ni kan. Buka senarai co-curriculum, dia akan keluarlah banyak-banyak dia punya perancangan pelaporan yang cikgu dah hasilkan. Okey. Jadi kita kembali ke model. Jadi nak selesai dah tutorial kita. Dan saya akan mana ya? Kita akan kembali ke okey. Jadi selesai dulu untuk perancangan bagi menu modul core curriculum. Semoga video yang saya sharekan hari ini, kongsikan hari ini bermanfaat untuk cikgu. Boleh cuba dan juga boleh komenlah kalau ada persoalan-persoalan, kalau cikgu tak faham dan sebagainya. Komen. InsyaAllah kalau ada masa saya akan bantu dan juga saya akan tunjukkan dalam bentuk video. Sekian dulu. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.